tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara yang amat dihormati, rupanya masih ada bertanya, bagaimana Bersatu dan PN boleh kalah teruk pada PRK Dun Mahkota? Masih ada yang bertanya berkaitan dengan perkara ini. Namun antara yang menjadi pemimpin yang menjadi sebutan ramai, salah satunya adalah Azmin Ali. Adakah Azmin Ali menjadi penyebab utama Bersatu ataupun Perikatan Nasional kalah pada PRK Dun Mahkota baru-baru ini? Saudara-saudara, perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 3 Oktober 2024. Bersatu tumpas di Mahkota. Salah Azmin? Nah, saudara-saudara, Anda boleh komen di bawah. Anda rasa benarkah ini salah Azmin Ali? Ataupun mungkin ini tidak kena-mengena langsung dengan Azmin Ali? Kalau benar salah Azmin Ali, adakah Azmin Ali ini menjadi satu pemimpin yang boleh menjadi contoh ataupun satu pemimpin yang patut disingkirkan daripada Bersatu? Karena beliau sebelum ini pun terlibat dengan langkah Sheraton ataupun terlibat dengan katak lompat. Nah, itu menjadi satu persoalan dan menjadi isunya. Saudara-saudara, kalau benar Azmin menjadi penyebab kepada kekalahan Bersatu dan PN, kenapa Muhyiddin Yassin masih lagi nak simpan Azmin Ali? Tidakkah Muhyiddin Yassin takut Azmin Ali untuk bertindak seperti yang pernah Azmin lakukan di dalam langkah Sheraton pada ketika Bersatu menjadi kerajaan dulu? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, dua pemimpin PN menyalahkan pengarah pilihan raya PN, Datuk Seri Azmin Ali, di atas kekalahan Bersatu di dalam PRK Dun Mahkota. Pemimpin Bersatu yang tidak mahu dinamakan itu menyatakan bahwa Azmin tidak membuat kerja yang baik untuk memastikan mobilisasi jentera PN. Azmin tidak menguruskan atau mengkoordinasi jentera pilihan raya dengan betul, kata sumber menurut laporan FMT. Saudara-saudara, dua pemimpin PN menyalahkan pengarah pilihan raya PN, Datuk Seri Azmin Ali. Siapakah dua pemimpin PN ini? Adakah beliau ini ataupun kedua-dua pemimpin ini memang benar-benar tidak suka dengan Azmin Ali dan mahu Azmin Ali disingkirkan daripada Bersatu ataupun PN? Pusat Operasi PN tidak berkomunikasi dengan jentera luar sebaiknya ketika mengaturkan kempen, kata sumber tersebut merujuk kepada jentera parti dari luar Johor. Hasilnya mereka tidak datang, kata sumber. Azmin yang juga ketua penerangan PN hanya mengharapkan ahli Bersatu yang menyokongnya. Sumber tersebut menyatakan bahwa Azmin sepatutnya mendapatkan pemimpin komponen lain juga untuk turut bersama berkempen untuk calon. Calon Bersatu Haizan Jafar hanya memperoleh 7.347 undi berbanding calon BN Syed Hussein Syed Abdullah yang memperoleh 27.990 undi. Menurut Anda, saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, sudah pasti sebelum ini kita dengar ada gesaan kepada Anwar untuk letak jawatan, ada gesaan kepada Anwar untuk membubarkan parlimen. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak mengotakkan janji. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, aku nak tanya sikit. Adakah mereka ini yang berkata Anwar tak layak untuk menjadi Perdana Menteri, yang perlu membubarkan parlimen dengan segera? Adakah sebenarnya mereka itu layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri? Aku nak tanya, rasa-rasanya siapa yang boleh gantikan Anwar dalam masa yang terdekat ini? Saudara-saudara, ini satu tulisan ataupun satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 2 Oktober. Surat, inilah masa terbaik untuk reformasi institusi. Krisis politik pasca PRU 14 pada 2018 dan pandemik COVID-19 telah meninggalkan kesan mendalam terhadap ekonomi dan kestabilan politik Malaysia. Selepas PRU 14, perubahan besar dalam landscape politik Malaysia menyaksikan kejatuhan kerajaan melalui langkah Sheraton,
yang menyebabkan ketidaktentuan politik berlarutan. Perubahan kepimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempo singkat ini melemahkan kestabilan kerajaan dan menyukarkan usaha. Perubahan kepimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempo singkat melemahkan kestabilan kerajaan dan menyukarkan usaha untuk melaksanakan dasar-dasar pemulihan ekonomi yang berkesan. Pada masa yang sama, pandemik COVID-19 melumpuhkan ekonomi global, termasuk Malaysia, dan menekan sistem kesihatan awam negara. Ketidakstabilan politik yang wujud sepanjang pandemik menjadikan usaha pemulihan lebih sukar, menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap integriti institusi kerajaan. Namun, selepas pilihan raya dan penubuhan kerajaan perpaduan, kita kena berada dalam tempo kestabilan politik yang amat diperlukan. Kemenangan kerajaan perpaduan, khususnya PHBN, dalam beberapa siri PRK baru-baru ini, membuktikan bahwa iklim politik semakin kukuh. Majoriti besar yang dimiliki oleh kerajaan dalam parlimen menyediakan asas yang kuat untuk melaksanakan reformasi yang telah lama tertangguh. Kini adalah masa terbaik untuk merealisasikan reformasi institusi demi memastikan kemakmuran dan pertumbuhan negara yang berterusan. Kerajaan Perpaduan Malaysia telah membuktikan kestabilan luar biasa sejak penubuhannya. Dalam tempo ini, ekonomi mula pulih dengan pelbagai inisiatif baru seperti Pelan Peralihan Tenaga Negara, Pelan Perindustrian Nasional yang dirancang untuk meningkatkan daya saing Malaysia. Di samping itu, rasionalisasi subsidi minyak, elektrik, dan air juga dilakukan bagi mengurangkan beban fiskal dan memastikan kelestarian ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memastikan kejayaan berterusan, reformasi institusi adalah kritikal. Langkah-langkah berikut adalah cadangan konkret yang perlu dilaksanakan untuk memastikan ketelusan, kebertanggungjawaban, dan pemberkasaan institusi. Pengisytiharan aset tahunan oleh PM dan Menteri Kabinet. Tindakan ini akan meningkatkan ketelusan dan mencegah konflik kepentingan dalam kalangan pemimpin. Had penggal perkhidmatan Perdana Menteri dan Menteri Besar Ketua Menteri. Pengasingan kuasa antara Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pemerkasaan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM harus bebas sepenuhnya daripada kawalan eksekutif. Pengukuhan peranan parlimen. Parlimen harus diperkasakan sebagai badan penggubal undang-undang yang berfungsi secara efektif. Penyamakan semula proses pelantikan jawatan tinggi awam, reformasi sistem pilihan raya, pengawalan dana politik, reformasi dalam sistem kehakiman. Dengan melaksanakan reformasi ini, Malaysia bukan saja dapat memulihkan keyakinan pelabur asing, tetapi juga mengukuhkan integriti dan daya tahan institusi negara. Inilah masa untuk bertindak, dan reformasi institusi harus menjadi keutamaan tertinggi kerajaan perpaduan dalam usaha memimpin Malaysia ke arah masa depan yang lebih makmur. Tan Wei Siang ialah alumni Parlimen Digital Malaysia P050 Jelutong dan Dewan Muda Malaysia P122 Seputih. Saudara-saudara yang menghormati, adakah dengan ini Anwar Ibrahim akan terus menjadi PM selama berpenggal-penggal lagi? Ini maknanya selamat tinggal kepada musuh politik Anwar Ibrahim.